Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga anda semua sehat walafiat, dilimpahkan rezeki yang banyak dan disampaikan segala hajat. Okey, apa khabar semua? Pagi ini saya nak ajak anda dan nak memberikan anda info tentang Ranau. Siapa yang datang Ranau di Sungai Liwogo, di sana, di jambatan sana, pada setiap hari Rabu ada tamu, atau kalau di Senanjung kita sebut pasar sehari. Jadi ada pasar sehari. Jadi mungkin ramai orang tak tahu. Jadi untuk tahu, kita berikan info ini. Di sana ada tamu, ada pasar sehari untuk jualan bermacam-macam jualan. Apa yang dijual di sana memang ada macam-macam. Jadi jomlah kita berjalan di pagi hari, menziarahi dan melihat dan membeli apa yang perlu di tamu Ranau. Okey, di tempat ini sebenarnya ada dua hari pasar tani dalam satu minggu, iaitu hari ini iaitu hari Rabu. Dia lebih kepada pasar tani yang banyak menjual bermacam-macam juga lah, dan hari Sabtu juga pasar tani. Itu yang istilah sebenarnya yang pasar tani. Tapi kalau dulu satu hari bulan di sini ada disebut tamu lah. So dia dua tempat, dari sana seberang sana dan sebelah sini. Jadi saya pun dah lama tak tengok apa yang mereka jual pada hari Rabu ni. Jadi saya nak tengok lah. Okay, jom kita jalan-jalan tengok. Dari mana ni bang? Dua dari sini bang. Oh, kat sini ni jual tepikai 3 biji RM10. 3 biji RM10. Kira murah lah. Ada yang timbang juga lah. Oh, timbang ada juga lah. Oh, kalau yang besar tu timbangnya. Ya. Okey bang. Terima kasih bang. Okey bang. Ya. Dia ada tandas awam juga sini. Tak susah kalau di sini disediakan tandas awam. Benar. Ada lagi di situ. Oh, ini barang ini. Ini. Saya sini. Ada berita menarik pagi ini. Ya, berhajat nak beli macam-macam ni. Tengok benda yang menarik kan. Tapi macam mana kalau tak bawa duit? Tak boleh beli apa lah. Di sini ada menjual bibit ataupun benih-benih buah-buahan lah. Hutan limau, bunga, langsan, hujan. Ini sayur-sayur ni lah. Nanya saya nak datang nak beli sayur. Duit 10 sen masa tak bawa. Ini gambar je lah. Saya nak tunjuk awak. Inilah benda yang menjadi ikon kepada orang Sabah. Ikon Ranau, ikon Sabah. Tuhau. Bukan tahau atau tuhu ke tauhu. Tuhau. Ni sekarang dah dibuat serunding, dibuat sambal. So, kalau memang orang Sabah boleh lah. Tapi kalau awak tak biasa, ini macam bau dia awak nak cium. Bau dia ni macam kumbang sikit. Tapi sedap je. Sampai tidak. Ni, saya tunjuk awak ni beras wangi tapi beras merah. Dia beras wangi tapi merah. Ini kalau dah dusun ni cakap tadangan. Tadangan? Ya. Terima kasih kak. Beras wangi kaladik-kadek. Kalau ini ya, ada nama-nama pula ni di Long Pasir. Jadi dari Long Pasir. Sarawak kan Long Pasir. Bukan Sabah juga. Itu masuk Sarawak sudah. Minta maaf lagi, kurang sikit ni. Oh, inilah dia. Persilahkan saya pagi-pagi ni, Kak. Saya tidak bawa duit, mulau. Jadi saat ini saya cerita barang ni lah. Kita izin dulu nak cerita tentang ni. Ini, tengok, harga dia ni RM1.50. Benda ni, awak ingat tak pulut merah atau pulut biasa dimasak, dibungkus dengan ni. Inilah daun dia. Ini sekarang orang dah tanam ada.
Kalau pergi masuk hutan, insya-Allah ambil free dia. Tapi janganlah pula ambil sampai akar-akar. Nanti tak tumbuh yang baru. Terima ini dia lagi satu saya mau cerita lagi nih. Tolong kita cium sama-sama bawa dia apa? Ini apa nama ini kak? Pahu. Ini pahu bahasa dusun. Ada lagi tuh yang ini kak? Wani. Tapi ini memang tradisional punya buah pokok yang kita sebut pahu. Ada manis tapi kebanyakannya masam lah. Masam tuh sangat enak dicampur dengan cili dengan belacan. Pahu, bukan bahu Bahu. Macam kau? Ini ketika ini mana kau menguji? Ini yang Wanihan. Sini dekat sikit dekat. Ya. Ini pun RM2 Jo. Dulu kami bikin bungkus muka kami. Sekarang ini senang cari, ada di pasar RM2. Apa guna daun ini? Ini apa kok ini? Ini dia wangi tau. Kayak ini kalau ini selalu saya orang ada di kampung bungkus nasi, nanti dia kau wangi. Tapi hairannya wanginya kat sini nih. Dia tak pergi kat nasi juga. Kita. Jadi daun pokok ni masih banyak pengkajian yang perlu kita buat. Mungkin dia ni boleh menghasilkan satu wangian, tapi orang belum pernah buat. Jadi itulah perfume dia ni sangat yang sekali kita sembuh kita ingat zaman dulu-dulu je. Okey, terima kasih. Tengok jenis-jenis barang ni. Buah Sabah punya lah. Ini kenapa hijau ni? Ini makanan yang suami. Dia sebab dia memang hijau kah? Memang sengaja. Makanan Saya masih ingat waktu saya kecil-kecil dulu, kalau beras wagu, padi wagu, dia hijau-hijau begini. Ini pun wangi nih, dimakan Masya Allah, tak pakai lauk lah, tak payah ikan sardin, tak payah ayam goreng. kencing manis. Oh, mengurang kencing manis? Ini? Makanan Dayak. Dia dari mana nih? Di Ranau ke apa? Memang orang di Ranau tanam. Pun boleh merawat, mengurangkan masalah gula dalam badan. Kencing manis. Ini pandan wangi, ini cumi kan di nama macam nama Ya, apa? suami. Nama macam? Nama berat? Pandan semburan. Apa tadi? Pandan apa sih? Pandan campuran. Oh, pandan campuran. Ini lagi hitam sama putih. Hitam. Campuran hitam. Oke. Siapa? Dia ada macam-macam beras tau. Oke. Alhamdulillah. Tu Halia, kau tak kenal lagi? Memanglah, kau dimasak langsung. Oke, ini warnanya. Ini betul-betul warna hitam. Tadong ini. Apa kita sebut kalau Melayu ni tak? Oh, beras hitam. Tadong wangi biasa. Oh, cantik nih. Ini tadong wangi biasa. Ini likat. Kenapa nama dia likat ini? Dia bingko. Berat isi dia. Ini beras biasa kan nih? Ya, beras biasa. Oh, ini tadi yang saya tunjukin anak lagi. Ini beras hitam. Alright, let's go. Rumah 6. Banyak juga benda yang rare kita jumpa pagi ni. Cuba kita tengok ni apa benda ni. Ini ikan pikir ke ini? Oh, dijadikan ikan salai. Salai kan ni? Bikin sendiri kah beli? Hati salai sendiri. Berapa sekilo ni? Oh, ini 25 ni. Ikan pikir ni memang isi besar. Okey, terima kasih banyak. Macam orang Ranau, dusun? Bajau dia yang pandai benda-benda ni. Dusun tidak jadi dia buat ni. Sinalau bakas dia pandai. Tapi sekarang ada sinalau rusa, sinalau pelanu, kancil, rusa, itu dah. Itu yang bakas tu yang bukan Islam lah kan. Jadi ada hak masing-masing. Okey, terima kasih ni. Okey. Waalaikumsalam. Ya, lihat satu jenis sayur lagi.
Assalamualaikum. Saya mau cerita sini, saya lelingan ke sini. Jadi menderita apa tidak? Ini sayur pasli. Ini tak silap saya ni orang Korea biasa makan, orang Jepun biasa makan, orang Cina. Tapi kita ni memang keturunan Cina juga orang dusun ni. Lepas tu dia tak payah tanam, dia tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Untuk diniagakan, ditanam balik lah. Macam mana cara kasih tumbuh dia ni? Lumpur. Mesti yang basah lah. Yang banyak air lah. Air mengalir. Oh, okey, macam ni. Boleh tak? Ada tu nama makan Bambangan. Oh, Bambangan. Kak, saya mau cerita ni barang. Ya, ada harga tu. Ada harga. Ini tuan-tuan. Ini adalah Bambangan. Saya tidak tahu ni apa dia. Nama dia ni dalam bahasa Melayu. Ada nama Melayu kan ni? Bambangan lah kan? Bawa lah itu nama sampai ke luar negara pun Bambangan dulu. Sebab itu nama betul dia. Ini Bambangan ni pun memang produk yang sudah dibuat jam, dibuat jeruk. Apa yang anda tidak tahu tentang Bambangan? Bambangan ni tidak ada di tempat lain. Misalnya Bambangan ni ada di Sabah je. Memang selalunya ada di sini dan saya pun memang tak pernah jumpa di Tanah Melayu di Semenanjung. Tak pernah jumpa lah. Tidak pernah jumpa, dia bilang orang Sabah. Nak Sabah kasih tengok kamu ini. Ini tarap ini. Kamu tahu kan ini tarap? Masak sudah. Tidak boleh piti-piti, kena marah nanti. Inilah buah tarap. Ini lagi satu jenis buah yang betul-betul tak ada di negara orang lain. Ada di negeri Sabah sajanya. Pusinglah kau satu Semenanjung, kau pergi mana-mana. You will not find this. Ini tarap. Kita tengok, dia lembut je ni. Kalau dia masak dia lembut je. Kita tekan kan? Lembut dia. So kalau kita buka dia ni, ini memang kasar ni. Ini kalau kena kat muka, memang alamat muka kena ke pasir lah. Tak sembuh susah kan? Tapi isi dalam punya lembut. Jadi jangan jadi macam tarap, luar kasar, dalam lembut. Tak boleh macam tu. Dia kena seimbang. Alright. Okey, inilah dia buah tarap. Okey, terima kasih kak. Mana-mana aja. Untuk panjang-panjang gitu. Selamat pagi. Ini sigup kak. Saya tertarik nak cerita pasal sigup ni, minta izin ha. Ini tembakau. Kak, ini tembakau dari mana? Kota Merudu, ditanam oleh orang dusun kak. Nah, ini tembakau ya. Ada berapa jenis tembakau kak? Banyak jenis. Lebih dari 10? Sebab dia satu buat ini blend lah. Ini kenapa dia memang dibulat-bulat begitu? Dia senang menjadi sendiri. Oh, right. Hai darling. Ini kenapa basah? Memang dia punya. Memang khas. Oh, untuk sini, sentil. Oh, okey. Ada juga jenis kering. Tadi yang saya tunjuk anda ni dia basah sikit tau, dia basah. Ini kering. RM10 bro. Kalau mau jimat pakai ini dia bilang, tapi kalau mau habis juga. Bukan jam duit sama orang. Saya nampak ini pak. Ini namanya bandel, tapi bukan bandel baju-baju tuh, bandel pinang. Jadi untuk anda pengetahuan anda, saya orang dusun. Saya masih makan nih, dari saya kecil sampai besar saya makan nih. Orang tak tahu, saya duduk KL ke apa ke. Kalau saya jumpa pinang nih, saya makan. Jadi hari ini saya beli satu lah, sebab nawi sudah saya punya dah. Dia tolong bayar. Kasih free. Oke, terima kasih. Saya dapat free nih. Semoga rezeki pertama ya kak. Sehat selalu dan sabar. Dah kahwin? Dan sabar dengan segala masalah rumah tangga. Tapi berusaha untuk cari makan. Pak, saya jalan dulu lah. Terima kasih. Alamat pelanggar bag kah? Ini ada macam-macam bag nih. Siapa tuh kawan-kawan kita jual bag tuh? Ada kami jumpa bag sini. Leather lagi nakau, harga 189. Dia nama
Memang tak payah cerita lah. Tapi ini biasa beg-beg gini memang beg bandel. Oh my god, what is this? Brand Australia. Brand Australia, eh? Terima kasih Kak, pemberitahuan itu sangat penting. Jadi datang dari Australia kah datang dari mana? Tapi beli memang di KK, tapi ini brand Australia memang brand semua. Alright. Australia. Ini leather semua nih? Ya. Kulit ya? Belit juga. Anda ada dia punya surat-surat kah? Ada yang ada? Ya. Itu dalam dia punya. Oh, ini 89. Saya rasa ada orang berminat dan ni Kak. Mudah-mudahan ada dari sekian Kakak lah. Cantik kan ni? Baru 89. Mana tisu tu? Ini sama. Bah, itu cerita beg lah. Kita jalan-jalan dulu. Pas habis satu botol. Dia ada duit sini, ada orang 3 minggu dah. Dia sambil beli. Cek dulu kalau ada yang boleh pakai. Okey, jalan terus. Jalan terus, kita akan pusing sebelah sana. Ini semua adalah bandel. Inilah baru bandel. Bandel. Baju-baju, kain baju. Okey, kita jalan pusing ini. Cantik-cantik lah beg ni. Masya Allah, Kak. Akak sini hari Rabu ke saja ke atau hari Sabtu pun ada? Rabu Sabtu, Jumat di Kundasang. Jadi akak datang dari Kundasang ke? Dari Ranau. Ranau, orang Ranau lah. Lohan ke? Ini rumah murah. Rumah murah. Alright. Terima kasih Kak. Ini yang baik. Akak ada Facebook ke apa ke? Saya tidak online, offline juga. Tidak online kan? Ada. Jadi akak ada bisnes kan? Tak ada juga. Nombor lah, nombor. Pasal Ada. tahu saya mau tanya pasal nombor. Tahu satu. Pasal kita mau meniaga beg. Kita ambil nombor dulu. Okey, jadi apa nama sini Kak? Fatin bag lah. Okey, Fatin beg. Lepas ni siapa nak beli beg yang apa? Kepala. Ada apa? Brand ya, ada brand kulit atau bahan yang lebih baik yang anda berminat. Ini akan nama apa? Fatin tadi kan? Fatin. Ini agak Fatin ya. Okey Kak, lepas ni saya akan WhatsApp meminta akak gambar beg. Okey. Akak siap beli harga ya? Harga tu harga Yang net sudah? Net sudah. Okey Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Nah, mana agak beg kita ni hari? Okey. Ini apa yang ada lagi? Ini kita tengok. Selamat pagi. Ini banyak nih. Semuanya jenis bunga yang datangnya dari hutan. Ada tak bunga datang dari padang pasir? Ada. Dari hutan kan? Jadi ini paci yang tanam sendiri kah? Pasti jadilah. Okey. Kira-kira macam ini berapa harganya? Itu mau 40 baju. Okey, jadi dia punya harga 40, 30, 50, 60 gitulah. Tidak lebih 40 lah. Tidak lebih 40. Oh, pasti juga tak lebih 50. Tidak. Alright. Jalan-jalan ni. Ini pisang macam ini. Tengok, ini pun ada jual. Ini makcik tanam sendiri kah? Apa nama ini bahasa dusun? Kembugu. Ya, kembugu. Bunga kantan layu dekat. Memang sedap kalau masak asam pedas dan laksa. Let's go. Ada nampak benda menarik ni. Minta izin ah. Ini ikan sungai. Ikan sungai mana ni? Kepuakan. Oh, agak orang Kepuakan kah? Orang sana yang bagi. Satu ni berapa? RM10. RM10 ikan sungai. Apa nama ikan ni tak? Ini macam ini anak-anak ikan jarap kah? Bukan. Ikan kelah. Yalah, gitulah. Tapi ini dia jual yang jenis kecil-kecil tu kan. So, satu di RM10. Jadi kalau anda nak makan ikan sungai, ikan laut, sayur-sayur yang bermacam-macam, boleh datang sini pada hari Rabu ataupun hari Sabtu. Hari Sabtu lagi banyak sebenarnya. InsyaAllah kalau ada kesempatan, hari Sabtu kita akan buat liputan lain. Terima kasih Kak. Kakak ini jual beras juga. Beras juga. Semua ada nih. Siapa mau makan beras yang menyehatkan banyak dijual di sini. Mau masalah gout, masalah kecing manis, darah tinggi, makan beras dia, insyaAllah.
Jangan makan macam-macam. Nah, ini untuk Xiaomi pun ada. Ini ya, saya Xiaomi. Ya, itu Oh, tadi saya dah cerita dia tadi. ya kan? Xiaomi. Dia memang hijau begini kan nih? Ya, memang begitu. Ini Vario dari Vario. Ya, Marto. Mario. Oh, Mario. Ini Mario nih Vario sama nih. Lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya rasa ada dalam 7, 8 jenis beras ada di Sabah. Banyak? Berapa banyak? Lebih lagi. 10 lebih 10? Lebih 20? Oh, minta maaf, saya pun bertunggal balik. Lebih dari 20 jenis beras ada di Sabah. Masya Allah, terbaik. Kalau Vario kan Aha. 3 jenis? Vario saja 3 jenis? Vario merah, Vario tadung Vario, Vario putih. Ini apa namanya Vario? Itu dari Sarawak kan? Iya, ada punya bibit tak sana. Oh, tapi ditanam di sini Ya, saja. Ini ditanam di sawah berair atau di bukit? sawah. Sawah. Tanam di sawah. Terima kasih infonya Kak. Semoga murah rezeki. Ya. Jadi kita sama-sama makan dulu. Saya Ya, makan dulu ini semua kan- juga. Cuma menen sini sajalah saya tidak. Oke, saya minta izin dulu lah sama cerita ni nah. Okey, ini lemiding. Tapi ini kalau Melayunya pakis lah, pakis merah. Tapi saya sepanjang saya 20 tahun lebih di Kuala Lumpur, ini orang Melayu tak makan ni. Mereka tak tahu makan ini, minta maaf lah, anda tak tahu makan benda ni sebab tak pernah tahu. Jadi ini kalau dimasak dengan sardin memang terbaik. InsyaAllah kalau orang Melayu cakap makan ni, masak ni sedap, memang mak mentua pun tak nampak, telinga sendiri tak nampak. Siapa pula yang boleh nampak telinga sendiri kan? Jadi ada nama lain ke ni? Midin kalau Sarawak. Midin. Ya. Oh, Sarawak makan ya? Oh, Sarawak makan. Okey, Midin. Bukan Maidin ya? Midin. Ha. Terima kasih Kak. Okey, ini tuhau tadi yang saya tunjuk tadi. Ini badan kalau dia sebelum dibuka macam inilah. Okey, bila kita dah buka ni, buang dia punya kulit dia, maka di dalamnya macam inilah. Tuhau, bukan tahau tuhau. Okey, alright. Terima kasih Kak. Bukan murah rezeki. Amin. Amar kisah. Oh ya, cerita banyak tanam kah? Ada pokok di rumah? Kurang punya. Markisa. Ini masih saya kecil-kecil, memang saya jatuh pokok sebab mau ambil Markisa saja. Banyak sangat benda ni dan dia ajaib. Dia macam hari-hari kita datang ada je buahnya. Itulah Markisa. Dan Markisa pun ada banyak jenis juga. Terima kasih. Ada satu lagi. Kita izin mau cerita ini barang. Okey, ini apa nama ini Kak? Polot. Polot. Ini sebenarnya adalah umbut kepada sejenis pokok yang memang tumbuh meliar di hutan dan rasanya manis. So kalau kita ada keramaian mau masak kahwin ke, ada kenduri ke, kalau kita masak ni memang rare lah. Orang kata dia sebab susah nak dapat, susah nak ambil. Kena masuk hutan dulu. Kalau memang ada di belakang rumah tak apalah. So polot, tapi ini umbut sejenis pokok jenis pokok seperti pokok tak dapat saya nak beritahu, tapi dia di dalam hutan. Kalau tak silap saya, pokok ni adalah salah satu pokok yang orang ambil manisannya untuk buat gula juga, gula kabung. Ini macam pokok kabung mana. Alright, terima kasih. Semoga murah rezeki. Cepatlah kau minta beli. Apa itu? Tuntul. Kita bicarakan tuntul dulu. Lupa itu. Oh, tuntul. Ini tuntul seafood sungai. Jadi di dalam sungai ada sedikit seafood warna hitam yang memang kalau orang kampung biasa makan lah. Tapi sekarang ni kalau dimasak di restoran mahal dengan masak lemak cili padi, Masya Allah, dia memang terbaik, sedap juga. Okay. Jangan risau, tempe pun ada juga sini sekarang. Orang dusun makan tempe sudah.
Sana. Alright, saya nampak benda ni harga RM2. Saya minta izin mau cerita sikit ya. Ini kalau secara dekat bulat biji-biji macam ni. Ini adalah buah sejenis spesies pokok terung yang berduri. Tapi buah dia memang bulat-bulat kecil gini. Dan kalau ini orang Melayu buat ulam. Dia nak masak, dia buat ulam. Tapi kena ambil yang muda lah. Ini kalau keras ni boleh tahan juga ni. Patah gigi nanti. Okay, sebenarnya dia adalah makanan. Jadi kalau kita ke hutan, ke tepi sungai yang ada tumbuh benda ni, ini boleh jadi makanan. Ini lauk. Dicampur masak dengan ikan ke, dengan sinalau pelanuk ke, atau kancil kan, bolehlah. InsyaAllah. Terima kasih. Saya sudah cerita. Semoga murah rezeki ya Kak. Amin. Bagi kita tengok lagi apa ada sih. Bahu sudah cerita. Hai, mesti nak bagaimana Rita kan? Nah, ini lagi cantik ini, sama tunjukin ikan ini. Jadi satu plastik berapa? Oh, tadi RM10 sikit tahu. Jadi 15 banyak, jadi untung lagi beli nih. Siapa nama kakak? Nomi. Carilah Kak Nomi nih di sini di pasar Tani hari Rabu nih, dia jual ikan ini lagi banyak dan lagi cantik saya tengok. Ini ada udang ini. Udang dari mana ini? Dari Keke. Oh, dari Keke. Saya ingat dari Limongo. Ini kulat-kulat ya. Ini kalau bahasa dusun disebut kodop. Saya simpan dulu logo saya ini, balik-balik kena kasih tengok. Nah, kodop. Ini dia tumbuh di pokok apa? Dia tidak semua pokok dia ada ini ya. Jadi ini memang tumbuh di pokok getah yang dah mati, dah tumbang. Sengaja pokok getah tidak keluar sudah dia punya susu dia kan, jadi dia kasih tumbang. Tumbuh ini. Oke, terima kasih. Alright. Nanti berjalan situ kalau ada tunda-tunda. Saya sudah nampak ini. Inilah dia bilang baso. Baso sehari itu masalah tau kalau baso sehari. Kalau baso 1 minggu insya Allah. Jadi ikan dicampur dengan nasi. Jadi kalau dalam bahasa Melayu dia disebut ikan pekasam. Ikan pekasam. Tapi orang dusun jarang memakannya dengan menggoreng. Dia makan begitu aja. Itu lebih orang kata kau lah, rasa dia sebenarnya. Jadi, kalau orang Melayu saya pernah cari ni di kawasan sebelah Perak, orang Melayu jual dia goreng. Dan sekarang di sana pun sudah dijadikan produk lah. Berapa hari nak jadi macam ni Kak? 1 minggu betul. Terima kasih ya. Okey, saya jumpa lagi dia ini. Inilah tadi yang kita cakap tuhau tu. Dijadikan serunding dengan serunding, tapi ini dicampur dengan lada putih tu. So sangatlah sedap untuk makan dengan nasi. Okey. Cuma dia pedas lah bagi orang yang tak boleh pedas, dia makan dia punya tuhau je lah. Kalau tapi yang memang raja pedas ni yang selalu tidak pandai dengar cakap sebab kuat makan pedas aja. Tidak, saya melawak saja. Inilah dia serunding tuhau bersama lada putih. Ya, bunga kantan lagi. Bunga kantan. Saya dah tunjuk tadi. Bunga kantan, tuhau, lada putih, bilis. So, sekarang di Sabah, ini semua dah jadi produk. Banyak dijual di mana-mana lah. Yang penting anda rajin carilah. Tapi, kalau nak dapat ni, jarang jumpa di kedai. Di pasar tani ataupun di tempat-tempat persinggahan di sepanjang jalan Ranau Keningau, Ranau Kota Kinabalu. Tempat lain selepas melintasi Ranau tak berapa jumpa dah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masih buka kedai di sana? Bulan ini tutup lah. Bulan ini pun mewah sudah tutup. Okey. Saya buka KP. Nah, KP di Ranau juga lah? Di
Di sana dekat Jerah. Masih ada jual cuba-cuba ke apa ke? Ada. Cuma Ada. saya kena top up tetap. Memang ada proses kena hari. Abah mudah-mudahan jumpa kedai yang murah, bagus, cantik dan dilimpahkan rezeki. Amin. Tapi TV itu sudah 1 tahun. TV dah setahun dah. Di area Meli Mewah. Ya, dalam dia. Alright. Dalamnya dekat itu Jerah lah. Kedai Hijrah. Ada orang Oh merah. ya, kedai buku tu. Ada cermin tahu lah. Okey. Kedai tak ada nama dia. Cuba tes lah di sana. Okey, Ustaz. Nama saya. InsyaAllah. Oh, nasi lemak eh? Ya. Buka tak pagi ni? Bisa. Alright. InsyaAllah. Tidak ada masalah. Okey, saya jalan-jalan dulu. Kita izinkan mau cerita ini nak tarap. Okey, untuk anda, tarap bukan sekadar untuk dimakan bila dia dah masak. Dia adalah sejenis buah yang boleh dijadikan sayur juga. So, tapi masa muda, masa dia belum matang, dia boleh dijadikan sayur seperti macam mana kita buat sayur nangka, buah nangka. Dia boleh. Jadi tarap juga boleh dimasak untuk jadi sayur. So, keadaannya macam inilah. Dia kena buang kulit dia, potong-potong dan pandailah kita jual dengan harga RM2.5 satu ni. Okay, jadi zaman sekarang banyak makanan yang waktu zaman 50 tahun, 60 tahun dahulu tu sendiri cari, sendiri tanam, sendiri makan. Tapi sekitar saya ingat dalam 20 tahun ni benda ni dah banyak dijual lah. Tapi paling popular dalam masa bila 20 tahun tu barulah produk-produk etnik ni jadi bahan makanan dijual di pasar tani. Terima kasih sudah dimurahkan rezeki. Okey, dari zaman kecil hingga tua ada satu teka-teki. Sayur apa paling berat katanya. Jadi ramai orang memang lupa bahawa kita ada sayur yang paling berat. Jadi punya cerita ini jawab semua tak jumpa apa itu sayur berat. Rupanya inilah dia punya sayur ini. Jenis pokok, lembut daunnya, namanya tutan. 2 tan berat jenis sayur ni. Jadi inilah sayurnya. Ini memang kalau kita buka ladang atau hutan sudah bakar, hutan tu dia akan mula tumbuh sendiri. Ini apa kakak tanam ke pergi petik? Nah, tumbuh sendiri. Punyalah Allah tu memberikan rezeki. Petik saja. Janji kau datang jual di pasar tani. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Okey kak, mudah-mudahan rezeki dipermurahkan, amin, disampaikan itu. Nah, okey ya. Jadi sana benda yang sama, betul lah nasib baik ada tutan ni kita boleh cerita. Ada lagi yang pelik sini. Ada durian lagi sini. Manalah kakak dapat durian? Mana ada musim durian lagi? Tiba-tiba ada durian ini. Belum lagi bu, jatuh durian saya di kebun. Kenapa kakak ada jual durian? Tidak tahu dari mana itu. Nah, Kengaran. Oh, sebelah sana sudah mulai jatuh durian ya? Okeylah, inilah durian. Ada orang gila durian juga deh. Bismillah, semoga berrezeki kak. Jumpa lagi di masa lain. Assalamualaikum. Jadi jika anda nak cari pasar tani ini di mana di Ranau, memang dia di tepi Sungai Liwago ni. Sungai ini dari dulu zaman saya di bawah 10 tahun, atas 10 tahun memang ini tempat mandi saya sebenarnya. Saya pernah mandi di bawah jambatan, saya pernah mandi di ujung sana. Memang tempat saya mandi-mandi, bermain-main di sinilah. Jadi alhamdulillah sungai ini satu ketika dulu sungai ini sukar untuk bersih sebab perlumbungan, sisa perlumbungan tembaga mamut itu banyak dibuang di sini. Jadi pada ketika itu ikan pun tak berapa nak hidup dan memang tak seronok nak mandi kalau dia buang sisa tu memang kotor lah tak boleh mandi. Tapi dah bertahun-tahun perlumbungan itu dah ditutup kembali. Jadi sungai ini kembali normal lah. Jadi ikan-ikan pun ada. Sebab itu di Sabah ni dia ada satu sistem iaitu sistem tagal sungai. Iaitu orang kampung sendiri tidak boleh sesuka hati memancing menangkap ikan. Cuma di beberapa kampung lain mereka tetap jadikan sungai itu sebagai sumber makanan karena memang atas dasar kemiskinan dan kekurangan. Jadi ketua kampung yang menjalankan sistem tagal juga tak dapat menghalang di beberapa kampung yang lain di pedalaman-pedalaman yang karena dia menjadi sumber harian untuk sebuah keluarga mencari sumber makanan setiap hari. Jadi inilah sungai
Liwago. Okey, rasanya cukup hari ini tak berapa banyak yang menjual di pasar tani. Jadi semoga mereka semua ini dapat rezeki, dapat jualan, beri kebahagiaan hati, dan semoga Allah tu sebenarnya sudah menetapkan rezeki setiap hambanya. Itu kita kena yakin. Jadi apa kita kena buat? Kita kena keluar rumah dan cari, bukan cari ya, dapatkan rezeki itu tadi, sambut rezeki itu. Jadi bagi orang yang macam menjual tembakau, rezeki dia di sini. Orang yang menjual sayur-sayur, rezekinya pada sayur. Orang yang menjual ikan, rezeki pada ikan. Orang yang menjual kegunaan seharian juga di situ. Yang pentingnya kita keluar dengan bismillah. Bagi orang Islam, bagi orang bukan Islam, dia keluarlah memohon dengan Tuhan supaya dia diberikan rezeki. Jadi syarat yang Allah nak suruh buat adalah kita keluar rumah. Keluar rumah, bawa apa yang kita nak jual, kita jual dan berserah dengan Allah SWT. Sebab ketahuilah bahawa rezeki anda sudah ditetapkan. Tetapi rezeki pandai bertambah. Macam mana bertambah? Manis mulut, pandai bercakap. Orang tengok kita berjualan tu senyum. Kalau tidak kenal saya kan, buka emas sikit lah kan. Oh saya begitu. Tu. Okey, tutup balik. Tapi dengan keramahan kita ni membuatkan satunya rezeki menjadi 10. Gitu. Seperti mana sebuah kisah tentang dua orang suami isteri yang meminta dengan Tuhan, berdoa supaya diberikan rezeki jadi orang kaya. Berdoa bertahun-tahun, akhirnya Allah beri kekayaan. Tetapi Allah beri kekayaan padanya untuk 1 tahun. Jadi ketika mereka betul-betul tulus ikhlas memohon rezeki kemudian dapat, tetapi mereka ikut apa yang Allah dan Rasulullah SAW beritahu bahawa banyak bersedekah itu akan menambahkan rezeki. Jadi 1 tahun itu tanpa mereka sedar, selama 1 tahun mereka kaya raya dan banyak bersedekah. Sedar-sedar sudah lebih 1 tahun, bahkan sudah bertahun-tahun. Mereka sedar, berbicara antara suami isteri, abang, kita sudah melepasi 1 tahun. Allah janji dengan kita bagi 1 tahun. Kenapa kita tak miskin balik? Rupa-rupanya kerana sedekahnya yang terlalu banyak. Sedekahnya itu tadi dengan ikhlas dia, dengan bersyukur, rasa bersyukur dan rasa memberi itu kasih sayang terhadap sesama manusia. Akhirnya Allah panjangkan masa kekayaannya bertahun-tahun sehingga tidak lagi dia miskin kerana banyaknya sedekah. Jadi pentingnya bersedekah dalam hidup kita. Allah menambahkan rezeki, membuka jalan pintu rezeki yang berpelbagai lagi, maka bersedekahlah kita. Kalau anda tidak mampu bersedekah, maka banyakkanlah istighfar, banyakkanlah selawat. InsyaAllah Allah beri dua pada kita apa yang kita perlu dalam hidup ini, InsyaAllah. Jadi untuk anda, info Pasar Tani hari Rabu di Ranau, Negeri Sabah. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan anda yang ingin mencari sayur-sayur atau makanan yang jarang dijumpai, datanglah sini, anda akan jumpa, InsyaAllah. Jumpa lagi. Kuan Sikau.